Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini dapat bertemu buat kali yang ke-13 untuk siri yang ke-13, yang mana kita pada malam ini akan memberikan tumpuan kepada juzuk 13 kerana malam ni adalah malam yang ke-13. Kita dah nak masuk kepada puasa yang ke-13. Jadi moga-moga sesiapa yang mengikuti bacaan Al-Quranul Karim, mengikut juzuk by juzuk, moga-moga pengisian kita setiap malam ini memberikan impak yang banyak, membantu kita untuk memahami tentang tujuan surah itu diturunkan, tentang apakah pesanan-pesanan, nasihat-nasihat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juzuk yang ke-13 ini seperti yang kita sedia maklum, ya, setiap tahun kita baca Al-Quranul Karim, yang mana juzuk ke-13 ini dia terdiri daripada 3 surah. Juzuk 13 ni dia panjang sikit. Panjangnya bukan panjang apa, panjangnya kerana dia ada 3 surah. Yang pertama adalah surah Yusuf, bermula ayat 53 sampai 111. Kemudian suratul Ra'di, ayat 1 sampai 43. Maknanya satu surah Ar-Ra'di itu terletaknya pada juzuk yang ke-13, dan dan satu surah penuh, surah Ibrahim pun duduk pada juzuk yang ke-13. Maknanya kita akan belajar surah Ar-Ra'di keseluruhan dan surah Ibrahim secara keseluruhan. Termasuklah surah Yusuf. Jadi malam ni kita belajar 3 surah. Surah Yusuf, Ar-Ra'di dan surah Ibrahim yang berbentuk pada juzuk yang ke-13. So 3 surah ni moga-moga kita dah masuk kepada fasa yang ke-13 ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana surah-surah yang kita nak baca selepas ini, juzuk 13 ni adalah surah-surah yang membentuk kita menjadi manusia yang semakin tunduk kepada Allah. Baik, kita terus dengan surah Yusuf. Surah Yusuf, ketika mana kita dah belajar pada juzuk yang ke-12, kita telah sebutkan bahawa surah Yusuf diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana surah Yusuf ini boleh disusun ayat-ayatnya menjadi 5 babak dan juga 22 adegan. Yang mana pada juzuk yang ke-13 ini kita boleh melihat pada babak yang keempat. Babak yang keempat bermula daripada ayat 54 sehinggalah pada ayat nombor 69. Yang mana pada babak keempat ini, permulaan pada adegan yang pertama iaitu pada ayat 54 sampai ayat nombor 57, Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, raja telah mengeluarkan beliau daripada penjara. Itu permulaan adegan yang pertama. Kemudian terus kepada adegan yang keempat pada ayat nombor 79 khususnya, ketika ini Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, beliau telah bertemu dengan adik-beradiknya. Yang mana pada adegan keempat ini, Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam telah menahan adiknya itu, namanya Bunyamin. Orang sebut namanya Bunyamin. Saya sebut ni sebagai contoh. Sebagai contoh. Nama dia sebenar siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Yang dia tahan daripada dia balik semula ke Palestin.
Habis pada babak yang keempat, sinopsis ayat yang berikutnya, pada kisah Nabi Allah Yusuf, bermula pada ayat nombor 80, pada adegan yang pertama, ini Allah menceritakan tentang kisah bagaimana 10 adik-beradik Nabi Allah Yusuf, iaitu abang-abang tirinya, mereka telah buat satu mesyuarat tergempar untuk membincangkan tentang macam mana dengan kes Bunyamin yang tidak dapat balik semula ke Palestin. Macam mana nak jawab, macam mana nak bertembung, macam mana nak bertemu dengan ayah mereka Nabi Allah Yaqub. Itu pada adegan yang pertama. Kemudian ayat yang terakhir sekali, sinopsis bagi surah Yusuf pada ayat pada adegan kelima, pada ayat 101, kita akan temui doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf dia tamat pada ayat 101. Ada lagi beberapa baki ayat kerana ayatnya semua sekali 111. Yang baki-baki ayat itu semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat pada ayat 101, sebenarnya kita bulan Ramadan ni banyak waktu-waktu kita mustajab doanya, waktu sahur, waktu berbuka puasa, maka kita boleh amalkan doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yusuf pada ayat 101. Doa itu kalau tuan-tuan rujuk pada muka surat nombor 247 di dalam Al-Quran, kita akan jumpa ayatnya begini. Kan kita tahu ayat dia, yang mana ayat ni kita ambil dekat hujung sekali. Pada ayat 101 yang kita sedia maklum. Nabi Allah Yusuf ni dia telah ada segala serba-serbi, tuan-tuan puan. Separuh kecantikan dunia ni ada pada Nabi Allah Yusuf. Apa lagi dia nak? Kan? Sedangkan kita orang zaman sekarang ni berhempas pula nak menjadi cantik. Kan? Belanja sampai banyak wang ringgit. Punya nak jadi cantik. Nabi Allah Yusuf separuh dunia ni kecantikan ada pada dia seorang. Dan dia pula pandai mentaksir mimpi. Dapat pula pangkat Rasul. Lepas tu pula boleh mentadbir bumi Mesir. Kuasa di tangan dia. Tetapi bagi dia, semua itu tidak ada nilainya sekiranya kalau dia mati, dia menghadap Allah Azza wa Jalla, dia mati dalam keadaan dia bukan seorang Islam yang sebenar-benar Islam, dan dia tidak ditempatkan oleh Allah di kalangan orang yang saleh. Sebab itu ayat 101 ni kita ambilkan jadi pedoman, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ada segala-galanya macam Nabi Allah Yusuf, kalau kita mati, Allah Ta'ala tidak letakkan kita di kalangan orang-orang yang saleh, kita telah kerugian yang sangat besar. Jadi Nabi Allah Yusuf dia tahu tentang nilai orang saleh itu, sebab tu dalam doanya dia kata tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia kata apa? Dia kata pada Allah, sempurnakanlah ya Allah nanti kalau aku matikanlah aku benar-benar seorang Islam. Benar-benar seorang Islam. Tak naklah nama Yusuf saja. Tak naklah jadi nama Ahmad. Tapi sikap, perangai, tingkah laku bukan macam orang Islam. Jadi Nabi Allah Yusuf dia minta, kalau dia mati nanti ya Allah, matikan aku sebagai seorang Muslim. Lepas tu dia kata apa? Wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan lihat betapa besarnya nilai perkataan saleh, betapa tingginya kedudukan jika dapat bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi kita boleh amalkan doa itu, boleh ambil pada mula pun tak, boleh ambil daripada Fatiris samawati wal ardh pun boleh. Baik, kita lanjutkan. Kita dah habis surah Yusuf yang berada pada juzuk yang ke-13, tapi kisah Nabi Yusuf dah habislah. Tapi kita lihat baki ayat dia. Kalau kita lihat baki ayat, okey, dalam surah Yusuf, yang mana surah Yusuf pada penutup surah Yusuf, iaitu pada ayat 102 sehinggalah ayat 113, Allah Ta'ala menyebutkan tentang ayat-ayat yang hujung ni. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mengukuhkan lagi. Nak mengukuhkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni dia adalah benar-benar Rasul yang Allah lantik. Memang Rasul yang Allah pilih. Allah Ta'ala mengukuhkan.
Kerana kita belajar pada juzuk 12, pada permulaan ayat 1 sampai ayat 3 surah Yusuf, Allah dah sebut dah Nabi Muhammad ini dia memang seorang Rasul. Sebab apa? Sebab dia boleh tahu kisah-kisah yang lepas. Maka pada penutup surah Yusuf ini, sekali lagi Allah Ta'ala mengukuhkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan dia boleh tahu kisah-kisah yang berlaku pada dulu-dulu, khususnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Macam mana Nabi boleh tahu terperinci dari ayat 4 sampai 101? Macam mana Nabi tahu? Kan? Menunjukkan bahawa Nabi itu dia adalah Rasul yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tamatlah juzuk yang ke-13 bagi surah Yusuf. Kita lanjutkan dengan surah yang berikutnya iaitu suratul Ra'di. Okey, suratul Ar-Ra'di, kalau sesiapa yang ada Quran terjemahan, dan saya ingatkan juga setiap kali berada pada kelas sinopsis 30 juzuk, kena ada Quran terjemahan juga. Kalau boleh dah siap-siap dibuka dan ditanda. Supaya waktu kita baca ayat itu, kita boleh lihat terjemahan dia secara tidak langsung. Tidak boleh bergantung hanya kepada nota. Okey, kita pergi kepada suratul Ra'di. Malam ni juzuk 13 kita akan habiskan ke semua ayat yang terkandung dalam suratul Ar-Ra'di. Baik. Suratul Ra'di ni, dia sebenarnya tentang surah Ra'di ni ulama khilaf sebenarnya. Khilaf dari sudut apa? Khilaf dari sudut penurunan dia. Ada yang kata Ar-Ra'di ni dia adalah surah yang turun sebelum hijrah. Ada yang kata dia turun selepas hijrah, Ar-Ra'di. Surah Ar-Ra'di ni. Kalau surah itu dia turun sebelum hijrah, kalau dia surah Makkiyah, kita boleh ambil maklumat ini. Kalau dia surah Makkiyah, maka surah Ar-Ra'di ni dia turun selepas surah Yusuf, dan dia turun juga sebelum munculnya surah Ibrahim. Jadi kalau tengok susunan tu memang tepat. Kan? Turun dulu surah Yusuf. Surah Yusuf pula disusun surah yang ke-12. Tengok tuan-tuan tengok cantiknya surah Yusuf tu. Surah yang ke-12 ada 12 adik-beradik. Kan? Pada juzuk yang ke-12 surah Yusuf patut ada sikit 13. Kita belajar suratul Ra'di turun selepas surah Yusuf, kemudian dia disusun dalam susunan Quran pun selepas surah Yusuf, surah yang ke-13. Dan sebelum turunnya surah Ibrahim, turunnya surah Ar-Ra'di ini. Baik, ini maklumat ini kalau tuan-tuan dan puan berpegang suratul Ra'di adalah surah yang turun sebelum hijrah. Okey. Surah-surah dalam Quran sebenarnya ada yang ulama sepakat turun waktu bila, dan ada ulama tak sepakat bila dia turun. Jadi surah Ra'di ni dia antara salah satu surah yang ulama tidak sepakat bilakah ia diturunkan. Tak apa, kita tak mau bincang panjang lebar tentang dia turun bila, sama ada sebelum hijrah atau selepas hijrah. Yang paling penting adalah kita nak melihat apakah sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menurunkan 43 ayat dalam suratul Ar-Ra'di ini. Dan kita akan lihat sinopsisnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus lihat kepada tujuan surah. Okay. Siapa yang dia membaca 43 ayat dalam suratul Ra'di, kita akan mendapati ayat-ayatnya ini sebenarnya Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala nak paparkan. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang apa? Allah Ta'ala nak kemukakan dalil-dalil bahawa Allah itu berkuasa. Cara dia macam mana? Allah Ta'ala menggunakan dua kaedah. Dua cara. Pertama, melalui Allah Ta'ala bentangkan, paparkan tanda-tanda Allah itu berkuasa dengan Allah Ta'ala menceritakan tentang ayat-ayat kauniat. Ayat kauniat ni maknanya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang ada di sekeliling kita. Alam sekitar lah, cerita tentang alam sekeliling kita tu, itulah ayat kauniat. Yang kita boleh nampak depan mata, kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh lihat. Itu adalah ayat-ayat kauniat. Dan dalam surah Ar-Ra'di ini, Allah Ta'ala memaparkan, nak tahu Allah tu berkuasa, sebenarnya pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ni pun,
sebenarnya kita boleh tahu Allah itu dia berkuasa. Jadi itulah suratul Ra'di. Macam mana kita boleh dapat tujuan surahnya begini? Kita akan paparkan nanti sekejap lagi. Tetapi kita boleh dapat dah sebenarnya maklumat awal pada nama surah tu sendiri. Surah tu namanya apa? Surah tu namanya Ar-Ra'du. Apa makna Ar-Ra'du? Ar-Ra'du itu adalah guruh. Guruh. Kalau sebut guruh, dia dikaitkan dengan bunyi yang sangat kuat. Okey. So bunyi yang sangat kuat tu, dia apa? Dia adalah guruh. Guruh itu adalah termasuk ayat-ayat kauniyah. Okey. Kita akan lihat tujuan surah ini dan kita belajar sinopsis dia. Okay? Jadi kalau baca surah Ar-Ra'du ni, sepatutnya iman kita semakin takut pada Allah, kita semakin tunduk pada Allah, kita semakin membesarkan Allah, kita semakin kuatkan bertasbih, kita akan banyak bertahmid pada Allah, kita akan banyak bertakbir. Sebab apa? Sebab surah Ar-Ra'di ini adalah surah yang membuktikan Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Okey, kita lihat perincian dia. Okey. Dalam surah Ar-Ra'di ini, kalau kita tengok sinopsis ringkas dia, mungkin saya tak baca pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus pergi kepada, kita tengok ringkas lah, kita tengok ringkas dia. Okey, kalau tuan-tuan lihat pada permulaan ayat, iaitu ayat pertama surah Ar-Ra'di, kita akan jumpa tentang Al-Quran dan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada ayat pertama ni, Allah dah sebut dah tentang Quran itu. Quran itu apa? Sebenarnya Allah Ta'ala sebut Quran itu sebenarnya nak menunjukkan bahawa Quran itulah merupakan bukti yang Allah ni Tuhan yang maha berkuasa. Allah sebut tentang Quran. Betul kalau kita baca pada ayat pertama kan? Kita tengok ayat pertama dia dulu. Sekejap saya tunjukkan. Okey, kalau waktu kita baca ayat pertama, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata macam ni. Okey, Alif Lam Mim Ra ni kita tahu dia adalah huruf-huruf abjad. Okey, kita jumpa ayat dia Allah kata apa? Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Allah Ta'ala kata, ini ialah ayat-ayat. Ayat-ayat Alkitab, iaitu Quran. Tapi dalam ayat ni, Allah tidak menyandarkan. Quran tu apa? Quran itu mubin ke? Quran itu Al-Hakim ke? Kalau kita baca, selalu kalau kita jumpa Allah Ta'ala kata Quran, selalunya Allah akan letak lepas Quran tu apa? Quranul Mubin ke? Quran itu Hakim ke kan? Macam kita baca Yasin wal Quranil Hakim, kita jumpa Quran Al-Hakim. Kan? Tapi kalau kita baca ayat pertama surah Ar-Ra'di ni, Allah Ta'ala tidak sebut. Kitab tu apa? Tuhan kata tilka ayatul kitab. Allah kata inilah, Allah kata itulah ayat-ayat Al-Quran. Tapi Allah tidak sebut Quran tu apa. Menunjukkan bahawa soalannya Allah beritahu, itulah Quran. Itulah ayat-ayat Quran. Itulah ayat-ayat Quran tu maknanya Quran itu apa? Quran tu mubin ke? Quran tu hakim ke? Tak. Allah Ta'ala menyebut secara umum. Sebenarnya dia memberi maklum kepada kita tentang apa? Quran itulah Quran. Maknanya dia umum. Menunjukkan bahawa segala-galanya itu ada pada Quran. Okey, ini contoh untuk kita belajar tentang ayat berayat. Kita tidak belajar tafsiran ayat dan kita tidak belajar tadabbur ayat. Kita belajar sinopsis ayat. Kalau Allah rezekikan kita nanti, kita panjang umur, kita bertemu lagi, nanti kita ulas. Ayat ni kita akan ulas. Kenapa guna tilka? Kenapa? Itu kita masuk kepada tadabbur ayat. Kita belajar sinopsis, maka kita tak ada waktu, tak sempat sebenarnya nak ulas ayat berayat. Okey, lepas tu, kalau kita baca dekat sinopsis ayat yang berikutnya, ayat 2 sampai ayat 3, Allah Ta'ala memulakan. Saya selalu juga menyebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca Quran, kena perhatikan pada muqaddimah dia, pada permulaan. Dia sebenarnya dekat permulaan surah ni, dia sudah memberikan clue sebenarnya. Sudah berikan kita nak faham keseluruhan ayat, tengok muqaddimah dia dulu. Jadi kalau kita baca dekat muqaddimah dia, waktu pendahluan surah Ar-Ra'di ni ayat 2 dan 3, kita jumpa Allah Ta'ala memaparkan kekuasaan dia. Boleh bacalah pada ayat 2, 3. Okey, kekuasaan dia Allah Ta'ala tu apa? Dalam saya buat contoh, saya tulis. Dekat sini, kita boleh tengok Allah Ta'ala sebut tentang langit tanpa ada tiang, matahari, bulan, bumi terbentang luas, gunung ganang, buah-buahannya ada pasangan, malam dan siang silih berganti, ada pohon yang berumpun, ada pohon tidak berumpun.
Kalau kita baca ayat mula-mula lagi kan, 2 dan 3 ni, Allah Ta'ala dah paparkan dah tentang kebesaran Allah. Tentang kekuasaan Allah. Dia apabila Allah sebut permulaan itulah sebenarnya yang akan memberi jawapan keseluruhan nanti dalam ayat-ayat itu. Sebab itu kita nyatakan tema dia. Tema dia ingat tak? Allah Ta'ala memaparkan. Allah Ta'ala nak buktikan. Allah akan tunjukkan dalil dia. Ya Allah itu sangat berkuasa. Melalui apa? Ayat-ayat kauniat dia. Dan termasuk ayat Quran. Jadi kalau kita baca ayat 1 dan 2 ni pun tengok. Ayat 1 pasal Al-Quran. Lepas tu ayat 2 dan 3 pasal ayat kauniat. Kalau ayat 1 pasal ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kita pergi terus kepada ciri-ciri khusus. Tengok pada ciri-ciri khusus. Okey. Kita lihat dulu kepada ciri-ciri khusus surah Ar-Ra'd ni untuk menguatkan tujuan tadi. Sebenarnya tujuan surah dia dikeluarkan oleh para ulama setelah melihat kepada ayat-ayatnya. Tapi saya sebut tadi mula-mula untuk supaya saya tidak tertinggal. Jadi saya sebut dulu tujuan surah itu apa. Okey, untuk membuktikan tujuan surah Ar-Ra'd tadi seperti yang telah pun kita paparkan, kita lihat ciri-ciri khusus yang ada pada surah Ar-Ra'd. Ini juga satu ilmu yang tuan-tuan selalu jumpa dalam kita belajar sinopsis surah. Setiap surah ni dia ada ciri-ciri yang membezakan dengan surah yang lain. Maka ciri-ciri yang membezakan inilah sebenarnya yang menunjukkan surah itu tujuan dia apa. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, contoh dia, surah ini, Ar-Ra'd inilah satu-satu surah yang Allah ada menyebut tentang Ar-Ra'd. Ada juga Allah sebut dekat surah Al-Baqarah. Tapi dekat Al-Baqarah tu hanya pada perumpamaan. Tapi cerita tentang Ar-Ra'd tu sendiri, guruh tu betul-betul ada pada surah Ar-Ra'd. Ayat berapa? Ayat nombor 13. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan amati betul-betul. Surah Ar-Ra'd ayat 13. Juzuk berapa Ar-Ra'd? Juzuk 13. Surah Ar-Ra'd surah yang keberapa? Surah 13. Saya ulang balik semula. Ar-Ra'd guruh adalah pada surah pada ayat ke-13. Dia berada pada juzuk yang ke-13 dan dia adalah surah nombor 13. Adakah itu satu kebetulan? Dia macam surah Yusuf lah. Juzuk ke-12, adik-beradik ada 12 orang. Surah yang ke-12. Sebab tu, lagi kita gali Al-Quran, lagi kita belajar, Allah akan buka kita banyak ilmu dia. Sehingga sampai sebenarnya, kalau kita bagikan hidup kita ni, nak belajar Quran, sampai matilah kita tak akan dapat belajar semua ilmu Allah. Baik ilmu Allah dari luar, tapi kita nak Allah berkat hidup kita ni, biarlah waktu kita berjalan ini dengan kita kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? Dengan kita membaca, mengenali kalam dia. Okey, dan surah Ar-Ra'd ni juga merupakan satu-satunya surah yang Allah menyebutkan tentang satu ayat yang semua makhluk Allah dia sujud kepada Allah, ada pada ayat 15. Jadi daripada ciri yang pertama ini, sebenarnya kenapa ada pada Ar-Ra'd tu? Dan kenapa semua makhluk tu sujud pada Allah? Daripada ayat 13 dan 15 inilah dia sangat kena dengan tujuan surah tu. Maksudnya tujuan surah tu diambil daripada ciri-ciri ini. Baik, kita lihat pada ayat dia. Contoh Okey, kalau kita baca ayat 13, ayat 13 inilah menjadi sumber tentang adanya nama surah itu adalah surah Ar-Ra'd. So kalau orang tanya, macam mana boleh dapat surah tu namanya Ar-Ra'd? Namanya Ar-Ra'd diambil pada ayat 13. Tapi dekat Ar-Ra'd tu dia ada kaitan tentang apa? Allah Ta'ala kata, wa yusabbihur ra'du bihamdih. Allah kata, dan guruh itu bertasbih dan memujinya. Tuan-tuan, kenapa Allah paparkan guruh? Jadi nama surah tu. Sebab kita, kalau dengar guruh, takut tak? Kita kalau dengar guruh, dia takut sebab bunyi dia kuat. Anak-anak kecil kalau dengar guruh, lari masuk rumah. Dia takut. Tetapi, kita takut dengan guruh. Tetapi guruh itu dia takut kepada Allah. Beza tak? Kan? Kita kalau dengar guruh takut gitu.
Tetapi kalau kita betul-betul kita buka Quran, daripada ayat Quran pun kita dah dapat buktikan, oh hebatnya Allah ni. Betapa kuasanya Allah Ta'ala ni sampai guruh itu berbunyi dengan kuat kan. Dia sebenarnya bertasbih dengan memuji Allah. Bukan dia saja. Malaikat-malaikat Allah pun mereka takut kepada Allah dengan mereka bertasbih dan memuji Allah. Jadi dekat sini ayat 13 ni pun dah berikan kita berikan kita gambaran. Kenapa Allah nak paparkan guruh ni? Sebenarnya Allah nak menunjukkan bahawa guruh yang korang semua takut tu, yang bunyi dia kuat tu, sebenarnya guru itu takut kepada Allah. Dengan dia bertasbih, dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok ayat nombor 15. Ayat nombor 15 ni, jumpa pula tanda sujud dekat sini. Sujud tilawah dekat sini. Waktu kita baca ayat 15 ni, kita tengok. Inilah satu-satunya ayat di dalam Quran yang bunyinya macam ni. Kita takkan jumpa pada ayat lain, dalam surah lain, yang ayat dia berbunyi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, dan bagi Allah itulah sekalian makhluk yang ada di langit, sekalian makhluk yang ada di bumi itu sujud. Tuan-tuan, sujud macam mana? Sama ada mereka sujud dengan sukarela ke, mereka sujud dengan terpaksa, tapi mereka itu sujud kepada Allah. Jadi ayat 15 ni sebenarnya kalau kita amati betul-betul, kenapa Allah cerita? Kenapa Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ini? Maknanya Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa dia ini sangat berkuasa, tidak ada makhluk yang ada di langit dan bumi, melainkan mereka akan sujud kepada Allah. Sama ada secara sukarela ke, ataupun dengan secara terpaksa. Dan kita baca ayat ini, kita disunatkan untuk kita sujud. Letakkan muka kita ini di tempat kita pijak, iaitu di tempat kita sujud. Sebenarnya Allah nak paparkan apa? Nak paparkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok ciri lain. Okey, ni tak apalah, ni kita sebut. Tuan-tuan boleh baca. Okey. Surah Ar-Ra'd ni adalah surah Ar-Ra'd ini merupakan salah satu daripada surah lainlah yang menyebut tentang banyak sebut tentang air. Ayat 4, 14, 17 sebut tentang air. Sebab air ni tuan-tuan, sebab air ni merupakan dia adalah sumber kehidupan. Sebab air adalah sumber kehidupan kan. Kita kalau tak ada makan tak apa lagi. Tapi kalau kita tak ada air boleh tahan lama sikit daripada tak ada makan kan. So air ni punca dia siapa? Puncanya adalah dari Allah. Ada kaitan tak dengan guruh tadi? Ya, guruh itu kan walaupun dia berbunyi menakutkan, tapi sebenarnya dia berita baik. Berita baik apa? Hujan nak turun. Okay. Kemudian kita tengok ciri lain. Surah Ar-Ra'd ni Allah ada sebut tentang orang kafir yang buta. Buta mata hatinya. Buta dia. Ada surah lain sebut tentang buta juga. Tapi surah Ar-Ra'd di antara salah satu surah yang menyebut ke orang kafir ni buta. Ayat 16 dan ayat 19. Kenapa Allah cerita tentang orang kafir ni buta dalam surah ni? Contoh kan. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala cerita orang kafir ni buta dalam surah Ar-Ra'd? Kerana setelah Allah paparkan Allah Ta'ala ni dia maha berkuasa, tetapi kenapa orang kafir ni masih lagi nak syirikkan Allah? Buta ke mereka ni? Tak nampak ke? Tak nampak apa langit yang tanpa tiang kita sebut tadi, matahari dan bulan tadi kan? Kita tengok contoh ayat dia. Contoh ayat nombor 16, Allah Ta'ala cerita mereka ni buta. Kalau tuan baca ayat ni, saya tak buat terjemahan dia. Tuan-tuan kena tengok terjemahan dia. Kalau baca pada ayat ni, Allah Ta'ala kata, ni yang ni bentuk persoalan ya. Ya Allah Ta'ala tanya, turun kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad tanya pada mereka. Allah Ta'ala kata, tanya dekat dia orang, wahai Muhammad, siapa Tuhan langit dan Tuhan bumi itu? Maka jawablah Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalau Allah Tuhan langit dan bumi, kenapa kamu sanggup ambil Tuhan lain sebagai pelindung? Yang pelindung kamu itu selain Allah tu tak boleh bagi manfaat ataupun bagi mudarat, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, sama ke orang yang buta dengan orang yang melihat? Sama ke kegelapan-kegelapan dengan cahaya? Tengok. Allah Ta'ala gambar. Kenapa ada Allah Ta'ala cerita pasal buta? Sebab Allah paparkan depan-depan mata
mata, boleh tengok kekuasaan Allah itu. Tetapi mereka buta. Buta apa? Buta mata hatinya untuk mengambil Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tetapi mereka tetap lagi nak mengambil Tuhan lain selain Allah tu sebagai Tuhan. Yang Allah Ta'ala kata apa? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Tuan baca ayat 16 tu maksudnya apa? Tuhan kata yang mereka sembah tu, yang mereka minta tolong buat perlindungan tu, yang mereka syirikkan Allah tu, dia boleh buat ke? Dia boleh cipta ke sesuatu macam dia diciptakan? Maksudnya Allah Ta'ala kata, patung yang mereka buat tu, patung tu sendiri, dia boleh buat tak patung yang lain macam dia? Allah Ta'ala beri jawapan. Jadi hujungnya Allah kata apa? Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Okey, jelas kat sini, nampak tak? Sebab kalau kita baca ayat ni, kita baca terjemahan dia, ayat dia ni, bunyi ayat dia, bentuk ayat dia tu nanti akan hujungnya pergi kepada tujuan surah yang telah pun kita paparkan. Kemudian, habislah surah Ar-Ra'd ni. Pendek je. Sinopsis tu tuan-tuan boleh tengok ya. Tuan-tuan boleh tengoklah surah Ar-Ra'd kat sini. Dia punya sinopsis dia. Ya, saya dah tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau saya nak baca, benda ni, maklumat ni dah ada, tuan-tuan lah kena tuan-tuan ambil maklumat ini pada sinopsis ni, sinopsis ringkas ni, tuan-tuan kena baca ayat ber ayat dia. Okey, walaupun begitu, kita masuk kepada penutup lah. Walaupun kita terus pergi kepada penutup bagi surah Ar-Ra'd ini, kita tengok penutup dia apa. Kalau Allah mulakan surah Ar-Ra'd ini dengan kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan, sebab Quran ini sebagai apa? Sebagai dalil yang menunjukkan Allah itu berkuasa, maka penutup surah Ar-Ra'd ini Allah menyebutkan tentang kebenaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dua ni ada kaitan. Kalau mereka tidak percaya tentang Al-Quran, maka mereka tak akan percaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni ayat pembuka dan penutup. Baik. Macam laju sikit malam ni kan? Okey, sebab kita nak panjangkan sikit pada surah Ibrahim. Okey. Tengok pada pembuka dia. Okey, kalau tuan baca dekat pembuka dia kan, Ar-Ra'd seperti saya sebut sebelum ini, pada pembukaan dia, kita akan jumpa ayat Quran ni, ayat ni dia padu, ayat ni dia tak jumpa ayat macam ni pada surah-surah lain. Kalau Allah cerita pasal kitab ni. Tengok dekat ayat ni, mula-mula Allah kata, inilah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran. Lepas tu Allah kata, kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, daripada Tuhanmu adalah benar. Walaupun dia benar, walaupun Quran ni benar, membuktikan Allah ini berkuasa, tapi kata Allah, walakinna aktsarnasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia tetap tak nak beriman. Maka penutup surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala mengatakan, walaupun Allah dah paparkan segala kebesaran Allah, kekuasaan Allah kan, apa orang kafir tu buat? Allah Ta'ala cerita, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Allah Ta'ala kata orang kafir itu tetap juga berkata, engkau ni bukan Rasul wahai Muhammad. Maka Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan kamu juga disaksikan oleh orang yang ada ilmu tentang kitab Allah. Okey, habislah suratul Ar-Ra'd. Okey, yang pastinya, kena ingat tentang tujuan surah Ar-Ra'd. Baik, kita lanjutkan dengan surah Ibrahim. Baik, kita pergi dengan surah Ibrahim. Surah yang terakhir yang berada dalam juzuk yang ke-13. Kita akan belajar kesemua ayat yang terkandung di dalam surah Ibrahim menggunakan pendekatan sinopsis ringkas dan ciri-ciri khusus yang ada pada surah Ibrahim, dan kita akan melihat apakah sebenarnya tujuan objektif surah Ibrahim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua mengambil teladan, mengambil manfaat. Baik. Surah Ibrahim, latar belakang dia adalah surah yang ke-14 dalam susunan surah dalam mushaf, yang mana surah Ibrahim ni dia adalah surah Makkiyah. Okey, dia adalah surah Makkiyah. Masih ingat lagi tema-tema, topik-topik dalam surah Makkiyah?
Okey, nanti ulang balik, lihat balik pada nota yang lalu tentang topik-topik yang ada pada surah Makkiyah. Baik, untuk surah Ibrahim, saya ada memberi contoh. Okey, yang ini kalau kita buat bengkel, kalau kita duduk dalam bengkel belajar tentang macam ni nak buat sinopsis, mungkin kita boleh dapatlah maklumat ini. Tapi saya bagi contoh tuan-tuan, malam ni saya bagi tuan-tuan 2 contoh sinopsis yang boleh kita buat. Okey, contoh. Surah Ibrahim ni, kita boleh buat sinopsis ringkas dia macam ni. Ini sinopsis 1. Ni contoh dia. Dia sebenarnya nak buat sinopsis memang kena baca 52 ayat tu sebenarnya. Kena baca 52 ayat tu. Baru kita boleh buat sinopsis dia. Jadi sinopsis ringkas surah Ibrahim yang boleh kita boleh buat macam ni je. Okey, 2 ni. Tapi 2 ni nanti dia akan kita akan bagi jawapan kenapa dapat 2 macam ni sinopsis. Sinopsis ringkas dia. Okey. Dalam surah Ibrahim, kita boleh pecahkan sinopsis dia tu 52 ayat ini pada 2 tajuk yang besar. Ada 2 tajuk besar. Tajuk yang pertama, dia sebenarnya menceritakan tentang dakwah-dakwah yang dijalankan oleh para rasul. Sebab tu saya kata kita kena baca 52 ayat dulu bagi habis. Memang namanya Ibrahim. Memanglah surah tu namanya Ibrahim. Okey? Kalau surah itu nama-nama Nabi, dalam surah itu pasti ada cerita tentang Nabi itu. Tetapi bukan sekadar hanya ada Nabi itu saja. Macam kita belajar surah Hud kan? Bukan hanya ada kisah Nabi Hud. Okey. Macam surah Ibrahim, memang dia tentang Nabi Ibrahim. Tetapi ada Nabi-Nabi yang lain dalam tu. Okey, jadi kita letakkan tema dia kesatuan dakwah yang dibawa oleh para rasul. Okey. Lepas tu kita letak tema yang kedua, sinopsis kedua, cerita tentang nikmat Allah. Yang mana kalau kita pecahkan dua-dua bahagian ini, kalau kita masukkan tajuk kesatuan para rasul, maka mereka membawa misi yang satu. Misi apa? Misi tauhid. Ayat 1 sampai 27. Yang ini kalau kita nak buat sinopsis yang paling ringkas sekali. Masih kena lagi, masih boleh digunakan macam ni. Sebab dia memang pergi kepada 2 tajuk ini sebenarnya. Nanti sekejap lagi kita akan buktikan. Okay, kita tak masuk tujuan surah lagi, tapi saya nak kongsikan tuan-tuan cara kita untuk meletakkan sinopsis ayat dia. Lepas tu kalau pada tema kedua cerita pasal nikmat Allah, maka sudah pasti kalau Allah sebut tentang nikmat Allah, dia pasti membawa misi kepada membentuk manusia menjadi bersyukur. Dia bawa misi syukur. Ayat berapa? Ayat 28 sampai ayat nombor 52. Kita boleh bagi pecahan besar dia macam tu. Okey. Cara yang kedua, kita boleh bahagikan pula 2 tema ini. Dia takkan lari 2 tema ni. 2 tajuk ni dia memang takkan lari. Cerita pasal kerasulan, cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah fokus pasal syukur. Okey. Kita tengok sinopsis nombor 2. Bagi surah Ibrahim, kita boleh bahagikan dia kepada 5 pula. 5. 5 ni ini yang paling senang juga. Dia begini. Kalau kita baca surah dalam Quran, mesti ada muqaddimah, mesti ada penutup. Inilah istimewanya Quran. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita tentu kan dah biasa jumpa kan dalam pengisian kita selama dah dekat malam ke-13 dah. Tetapi biasa jumpa tentang, kita kongsikan maklumat tentang pembukaan, penutup. Jadi, tuan-tuan boleh buat sinopsis dengan melihat muqaddimah, iaitu pendahuluan dan juga pada penutup. Okey, dah dapat 2 dah. Tapi di celah-celah selepas pendahuluan dengan penutup tu, kita baca lagi, kita boleh letakkan. Pada ayat 5 sampai ayat 23, dia cerita tentang kesatuan dakwah para rasul. Dia cerita pasal rasul saja. Cerita tentang apa mereka dakwah, apa yang berlaku kepada umat dia, itu pada ayat 5 sampai 23. Okey, sama tak macam yang kita tengok pada misi tauhid ni kan? Ada kaitan. Tetapi dia pecahkan lagi. Kalau misi tauhid yang dibawa oleh para rasul ini ayat 1 sampai 27. Tapi dekat sinopsis 2 kita letak sampai 23. Lepas tu cerita pasal apa? Okey, kita boleh letakkan dia Allah Ta'ala bawakan ada perumpamaan. Ada 2 perumpamaan. Sekejap lagi saya akan kongsikan. Ada 2 perumpamaan dan Allah Ta'ala menyebut tentang balasan. Daripada
cerita dakwah pasal berkenaan dengan para rasul tadi, ayat 24 sampai 34. Lepas tu bermula ayat 35, di celah-celah ayat itu terletaknya kisah Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kenapa saya bulatkan warna merah ini? Kerana untuk memahami surah Ibrahim ini, maka kisah Ibrahim mesti kena diulas dengan detail. Sebab nama surah nama dia, kisah Nabi Ibrahim. Maka surah Ibrahim ini dia menjadi tonggak kepada keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam surah Ibrahim. Kita boleh jumpa kisah dia pada ayat 35 dan 41. Kejap lagi kita akan sebut pada kisah dia pasal apa. Lepas tu ada penutup, ayat 42 sampai 52. Penutup ni sebenarnya dia cerita tentang pasal hari kiamat. Tapi ini sinopsis ringkas saja. Kalau tuan-tuan nak pecahkan lagi, boleh juga. Sambil kita belajar, sambil tu kita melihat cara dia. Kalau kita masuk dalam bengkel, kita buat sinopsis, kita akan ajar dan cara-cara dia lah. Tapi sebab kita buat pengisian, kita belajar teori saja, jadi saya tunjukkan contoh pada tentera perempuan supaya tahu sinopsis surah Ibrahim. Baik, kita pergi kepada ciri-ciri khusus surah Ibrahim. Tujuan surah Ibrahim kita akan belajar last sekali. Tapi kita bentangkan dulu, apa istimewanya surah Ibrahim ni? Maksudnya istimewanya dari sudut apa? Dari sudut ayat-ayat dia, susunan ayat dia, penggunaan ayat dia. Okey. Surah Ibrahim, kita ciri khusus dia, pertama ciri khususnya apa? Ciri khususnya kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang ciri khusus dia adalah kisah Nabi Ibrahim tu sendirilah. Sebab apa? Sebab dia jadi nama surah. Jadi kisah Ibrahim tu dia ada menjadi ciri khusus kepada kisah surah Ibrahim. Jadi saya nak ambil 2 ayat saja. Okey, 2 ayat. Okey. Kalau kita baca dekat kisah Nabi Ibrahim kan bermula ayat 35 sampai ayat nombor 36. Sampai ayat nombor berapa tadi kita sebut? Sampai ayat nombor 41. Tapi saya nak ambil 2 ayat saja. Sebab kisah Nabi Ibrahim dia mempunyai sesuatu yang perlu kita belajar. Okey, dekat ayat 35, ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim ya. Okey, doa Nabi Allah Ibrahim ni ayat 35 dengan 36 ni dia adalah doa yang Nabi Ibrahim baca ketika mana dia meninggalkan anak dia Ismail bersama dengan isterinya Hajar di bumi Mekah. Sebab Allah yang perintahkan dia tinggalkan anak dia dan isterinya Hajar berada di bumi Mekah. Selepas dia tinggalkan anak dia tu, dia baca doa ni. Tapi dekat doa ni dia ada satu maklumat yang besar untuk melihat apa tujuan surah Ibrahim ni. Jadi pada ayat nombor 35 Nabi Allah Ibrahim dia doa. Dia kata wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan Allah Ta'ala kata, peringatkanlah balik ketika Nabi Ibrahim itu dia berdoa. Okey. Dia doa apa? Dia kata, ya Rabbku, dia kata, jadikanlah negeri yang aman ini. Negeri apa? Negeri Mekah. Yang waktu dia tinggalkan isteri dia dengan anak dia tadi tu, waktu dia tinggal tu dia kata, jadikanlah negeri ini. Masa tu Kaabah belum ada lagi. Masjidil Haram pun tak ada lagi. Dia kosong. Ketika tu dia kosong. Okay, ketika dia nak tinggalkan anak dia dengan isterinya, dia doa pada Allah. Dia kata, jadikanlah negeri Mekah ini, dia kata negeri yang aman ini, dia kata, jadikan negeri ini negeri yang aman. Satu, aman. Yang kedua dia kata apa? Dia kata, jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Jadi waktu surah Ibrahim ni turun, surah Ibrahim ni dijadikan hujah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menempelak orang musyrikin. Korang menyembah patung-patung. Korang nak tahu tak asal usul Ibrahim yang datang bumi Mekah ni dengan anak-anak dia kan? Sebenarnya dulu ni bumi Mekah ini adalah bumi yang tidak ada kesyirikan. Cuba tengok doa Ibrahim tu. Jadi orang Arab yang mengidolakan Ibrahim ni, apabila dia tahu cerita ini, maka sebenarnya mereka ni salah. Sedangkan Ibrahim tu sendiri apa? Dia minta pada Allah. Dia kata jangan jadikan, jauhkanlah aku dan anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Lepas tu ayat nombor 36, doa Nabi Allah Ibrahim, dia doa apa? Dia kata, ya Rabbku, dia kata,
berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia. Lepas tu Nabi Ibrahim bagi jawapan. Dia kata, sesiapa yang ikut aku, dia kata, maka dia adalah daripada kalanganku. Dan sesiapa yang mendahaka kepada aku, dia tak ikut cara aku, kata Ibrahim, maka sesungguhnya engkau itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Okey, ini ciri khusus surah Ibrahim kerana kisah Nabi Ibrahim itu sendiri. Jadi kalau kita baca kisah ni, apa ciri dia? Ciri dia maknanya Nabi Ibrahim itu, dia sendiri bukanlah seorang yang musyrikin, tetapi dia adalah seorang yang hanifan musliman. Okay, dia seorang yang mentauhidkan Allah. Okay, kita tengok ciri lain. Okay, dalam nota, kenapa saya paparkan Riyadhus Shalihin ni? Okay, sesiapa yang dia hendak tahu tentang sejarah ataupun nak tahu tentang perincian macam mana Nabi Ibrahim ini kisah dia sampai dia boleh tinggalkan anak dia Ismail dengan Hajar dekat bumi Mekah, kan? Lepas tu kalau siapa nak tahu tentang macam mana adanya peristiwa sa'i Safa Marwah tu, lepas tu macam mana boleh timbulnya air Zamzam itu, maklumat itu ada dalam riwayat Bukhari. Tuan-tuan cari Riyadhus Shalihin, tuan-tuan buka bab 370, cari hadis 1869. Tuan-tuan akan tahu cerita lanjut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah yang dia doa yang kita baca tadi. Okey, ciri khusus yang lain. Okey, surah Ibrahim adalah surah yang paling banyak dia menyebut tentang perkataan syukur. Word syukur itu shin kara, syukur tu. Okey, pada ayat 5, pada ayat 7 dan pada ayat nombor 37. Okey, kita tengok satu contoh. Ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni dia sebenarnya doa Nabi Musa. Tetapi kita nak tengok kalimah syukur. Yang Allah gunakan dalam surah Ibrahim. Sebab apa tahu? Sebab kalau ada ayat-ayat yang berulang, ada ayat-ayat yang macam agak berbeza dengan surah yang lain, maka ayat-ayat tu sebenarnya dia memberikan kita jawapan kepada surah Ibrahim ni sebenarnya pasal apa, tentang apa. Tu yang kita nak mencari tujuan surah dia. Nanti dekat hujung kita akan dapat tujuan surah dia. Kita study dulu ciri-ciri surah Ibrahim ini, ayat-ayat dia. Lepas tu kita tengok tujuan surah dia apa. Tadi kita tahu tentang watak Ibrahim. Okey, selesai. Lepas tu kita jumpa perkataan syukur. Diulang. Contohnya pada ayat nombor 7. Jumpa perkataan lain syakartum. Jika kamu bersyukur. Okey, tuan-tuan boleh lihatlah pada ayat lain. Contohnya ayat nombor 5. Jumpa tak perkataan syakur? Lepas tu baca ayat nombor 37. Jumpa perkataan yashkurun. Yashkurun. Kalau pada ayat 5 ni sebenarnya adalah hikmah tentang Nabi Allah Musa. Mukjizat dia. Tapi kita nak tengok pada perkataan syukur. Saya dah bulatkan. Lepas tu dah warnakan merah. Moga-moga jumpa perkataan syakur ni. Lepas tu perkataan yashkurun, ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim dia doa dekat ayat 37 ni, doa dia supaya bumi Mekah ni, supaya adalah pokok-pokok, kan, adalah tumbuh-tumbuhan, supaya mereka bersyukur. Okey, ini tentang perkataan syukur. Okey, kenapa kita nak cari perkataan syukur ni? Nanti kita akan dapat pada tujuan surah. Kemudian, surah Ibrahim ni adalah satu-satunya surah yang guna perumpamaan yang macam ni. Yang guna perumpamaan yang tak ada diulang pada surah lain perumpamaan itu. Perumpamaan pada ayat 24, 25 dan ayat nombor 26. Apa perumpamaan tu? Okey, perumpamaan itu cerita tentang orang kafir dengan orang beriman. Perumpamaan dia. Kalau kita baca dekat ayat 24, perumpamaan dia Allah Taala kata daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah Ta'ala mengatakan perkataan yang baik adalah seperti sebatang pokok yang baik. Yang pokok itu akarnya itu teguh. Dan cabang-cabangnya pula, pucuk dia pokok itu sampai ke langit. Apa maksud perumpamaan ni? Perumpamaan ni tuan-tuan takkan jumpa pada surah lain. Dia duduk dekat surah Ibrahim saja. Maka akan timbul persoalan. Kenapa perumpamaan ini diletakkan dalam surah Ibrahim? Dia tak ulang dah pada surah lain perumpamaan ni. Dalam surah lain ada banyak perumpamaan. Tapi perumpamaan seperti ini, kenapa Allah gunakan perumpamaan seperti ini? Adalah surah Ibrahim. Tapi kita kena jelaskan dulu perumpamaan ni maksud apa.
Okey, perkataan yang baik. Kalau tuan-tuan ada kitab Ibnu Katsir dah ulas dalam tu apa dia. Perkataan yang baik dia merujuk kepada ucapan kalimah syahadah. Tu perkataan yang baik. Okey. Sebatang pokok yang baik tu siapa? Adalah orang mukmin. Okey. Perkataan yang baik adalah seperti sebatang pohon yang baik. Pohon yang baik tu diumpamakan orang yang beriman. Yang orang beriman ni, dia mempunyai akar dia yang teguh. Akar yang teguh tu apa? Akar yang teguh itu maknanya adalah orang beriman ni, dia punya kepercayaan dia yang kuat adalah tiada Tuhan yang layak disembah, Allah tu saja. Itu adalah dipanggil akar yang teguh. Lepas tu pula cabang pucuknya naik ke langit tu maksudnya apa? Maknanya segala amal-amal yang dia buat nanti akan naik ke langit. Maknanya Allah terima amal tu. Sebab apa? Sebab apa amal yang dia buat Allah terima? Sebab amal itu berpaksikan kepada tauhid. Tauhid itu paksinya apa? Akar dia. Yang pokok itu itulah orang mukmin. Orang mukmin ni pula perkataan baik dia apa? Adalah kalimah syahadah. Tetapi kalau orang sebaliknya, Allah Taala sebut pada ayat 26. Allah Taala mengatakan wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah khabithatin juthat tuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ini adalah perumpamaan orang yang kafir pula. Allah kata perumpamaan perkataan yang buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak baik, yang akar dia mudah tercabut, yang tidak dapat tetap baginya untuk tetap hidup. Maksudnya Allah Ta'ala kata orang kafir ni, kalimah dia adalah kalimah syirik. Yang mana dia tidak ada paksi yang kuat, alasan yang kuat, hujah yang kuat untuk dia buat kesyirikan tadi. Maka dia umpama pokok yang bila-bila saja boleh tumbang. Yang boleh tumbang. Tapi kalau kita tetap teguh, kalau kita berada di atas kalimah la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Perumpamaan ini dia tak ada pada surah lain. Tu tak jumpa dah pada surah lain. Maknanya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak kita ambil teladan daripada perumpamaan ini dalam surah Ibrahim. Baik, kita tengok ciri lain. Surah Ibrahim ni pula merupakan surah yang banyak menggunakan perkataan ru'wat dia kafara. Kafar. Perkataan kufur, kafir. Kita boleh tengok ayat 2 ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, sampailah 34. Saya bagi tunjuk contoh perkataan kafir. Perkataan kafir ni banyak. Diulang-ulang dalam surah Ibrahim. Okay, kita tengok. Dan nota tu saya dah bulatkan dah. Ayat 2 jumpa perkataan apa? Lil kafir. Sebenarnya ayat ni dia ada pelbagai bunyi bentuk dia. Tapi ru'ut dia sama daripada huruf kaf, fa dengan ra. Penggunaan kalimah kafara digunakan dalam perbentuk dia panggil siyar, dalam pelbagai perbentuk bunyi ayat. Kadang-kadang Allah guna bunyinya apa? Lil kafirin. Kafirin. Kadang-kadang Allah bunyinya kufran. Kadang-kadang Allah bunyinya sebagai bunyi apa? Kafar. Nampak tak? Ini contoh-contoh ayat. Kenapa banyak sangat ulang tentang kafir, kufur, melakukan kekafiran? Okey, kerana sudah pasti ada sebab dia. Okey. Maka daripada pengulangan perkataan kafir-kafir, berlaku pengulangan tentang perumpamaan ini, tentang kalimah syahadah tadi, lepas tu ada pula tentang kalimah syukur, lepas tu pula ada pula watak Nabi Allah Ibrahim yang dia doa pasal jangan jadikan dia dan anak dia itu sebagai penyembah berhala. Maka para ulama mengatakan surah Ibrahim ini tujuan dia apa? Tujuan surah Ibrahim ini adalah Allah Ta'ala nak kita semua mencontohi dakwah yang dibawa oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam, iaitu apa? Iaitu mentauhidkan Allah dan mensyukuri saya tersilap. Mentauhidkan Allah dan mensyukuri nikmat Allah tertinggal. Mensyukuri Allah. Betul lah? Boleh. Mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua. Pasal tauhid dan pasal mensyukuri nikmat Allah. Kenapa ada dua ni?
Ingat tak tadi kita kata pembahagian dia? Ingat tak mula-mula? Kan ada misi tauhid, kan ada misi syukur. Jadi dua misi ini dibawa oleh semua para nabi. Apabila para nabi itu Allah utuskan, dia akan memerintahkan manusia itu mensyukuri Allah dalam bentuk mentauhidkan Allah. Maka tujuan surah ini, waktu kita baca cerita tentang surah Ibrahim, nanti kalau baca, Allah Ta'ala nak suruh kita apa? Allah Ta'ala nak mengukuhkan iman kita supaya benar-benar kita mentauhidkan Allah seperti perjuangan yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dalam masa yang sama, jadilah hamba yang mensyukuri akan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka habislah surah Ibrahim. Oleh demikian, tamatlah juzuk yang ke-13 pada malam ini. Satu rahmat dari Allah. Allah Ta'ala beri kita peluang untuk kita habiskan juzuk 13. Okey, dapat tak? Kelaju sangat saya sebut malam ni. Jelas tak? Dapat kaitkan ayat by ayat? Okey. Okey, ada soalan apa-apa yang boleh saya jawab? Jadi besok insya-Allah kita akan masuk kepada juzuk yang ke-14. Kita masuk juzuk 14. InsyaAllah kita belajar dengan surah Al-Hijr. Dengan kita belajar juga dengan surah Lebah. Surah Lebah. Mula-mula surah Hijr. Lepas tu kita belajar surah Lebah. An-Nahlu. Lepas tu kita habiskan suratul Nahlu. Suratul Nahlu. Lepas tu surah Isra' kita tak belajar sebab dia dah masuk juzuk yang ke-15. Jadi kita masuk insya-Allah juzuk yang ke-14 surah Al-Hijr dan surah An-Nahli. Insya-Allah pada malam yang berikutnya. Okey, ada soalan nak tanya? Saya lihat ada tak persoalan-persoalan yang nak ditanya? Okey. Ada soalan bertanya, ayat 23 dalam suratul Ra'di menceritakan mengenai sekeluarga masuk syurga kan? Adakah ciri-ciri untuk masuk syurga sekeluarga pada ayat nombor 22? Sekejap. Suratul Ra'di. Okey. Okey. Ayat nombor 22. Okey. Bagus kepada yang bertanya. Okey. Dia begini. Ayat nombor 23, kalau siapa ada Quran terjemahan, tuan-tuan lihat pada muka surat 252. Ayat 23 ini adalah ayat yang menunjukkan bahawa kita semua boleh masuk ke dalam syurga satu keturunan. Nenek moyang kita, tok kita, mak ayah kita, anak-anak kita, cucu, semua boleh masuk di dalam syurga. Jadi ayat 23, ayat nombor 23 ini adalah ayat yang kempen semua orang supaya bawalah satu keluarga keturunan masuk ke dalam syurga. Cuma persoalannya adalah adakah ayat 22 itu merupakan jawapan macam mana sekeluarga itu nak masuk dalam syurga. Ya, ayat 22 itu Allah menyebutkan tentang dua ini kan ciri-ciri yang melayakkan satu keturunan itu masuk ke dalam syurga. Tapi bukan ayat 22 saja. 10. Ayat nombor 20 dia memulakan dengan alladzina yang, orang yang. Pada ayat nombor 21 dia sambung. Sebab tu dia huruf waw yang menyambungkan walladzina pula ayat nombor dan yang. Itu maknanya tak cukup dengan ayat 22 tapi guna juga ayat 21 dan ayat nombor 20. Baik. Ini dia panggil teknik menghubungkan sesuatu ayat dengan ayat sebelum dia. Betul, ini satu teknik yang baik. Kalau kita belajar tafsir ayat berayat, nanti waktu kita belajar tafsiran ayat, memang kita kena melihat
hubungan antara ayat yang sedang dibaca dengan ayat sebelum dia. Itu dipanggil hubungan antara ayat dengan ayat sebelum. Baik, ada soalan lain tak? Ada soalan lain tak? Okey, tak ada soalan lain. Ada pertanyaan? Kejap. Ada pertanyaan tak? Tak ada pertanyaan. Ada soalan nak tanya? Ada sebarang verbal pun tak apa. InsyaAllah ada waktu lagi. Kalau tak ada, tuan-tuan tinggalkan soalan dekat Telegram Q&A Q&A Academy. Tak dengar. Oh, tak dengar. Okey. Kita berhenti di sini. InsyaAllah besok kita jumpa lagi untuk juzuk yang ke-14. Jadi saya minta maaf ya jika nota saya terbagi, saya terlewat. Sebab memang saya perlu banyak membaca. Kalau nak buat ayat ni, nak buat sinopsis, kena baca semua ayat tau. Nak kena baca pula satu juzuk tu, kena lihat keterjemahan ayat. Lepas tu nak rujuk, jadi memang waktu sangat panjang saya perlukan. Dengan Ramadan pula tu, jadi saya mohon maaf ya atas kekurangan dalam memberi nota terlebih awal. Tapi dengan rahmat Allah tu, kita adalah nota. Walaupun agak lewat, tapi nota tu ada untuk rujukan. Yang tuan-tuan boleh ambil di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Selamat meneruskan ibadat Qiyamu Ramadan. Kalau ada salah silap, mohon betulkan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, mohon diberikan keampunan. Diberikan kemaafan kepada saya. Yang baik itu, sempurna itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia yang biasa, banyak kelemahan. Walau bagaimanapun, ingat balik tujuan surah Ar-Ra'd tadi dan ingat balik tujuan surah Ibrahim. Semoga kita menjadi hamba yang benar-benar beriman pada Allah, tunduk pada Allah, patuh kepada Allah, dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam, Ustaz. baik.